Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatihah binti Ikwan Nasir. Saya daripada Universiti Tun Hussein On Pagu Johor. Saya daripada Bulan Sabit Merah Malaysia 2 dan nombor matrik saya adalah AA191078. Saya Nur Aisyah daripada Wartawan Sinaran. Di sini terdapat beberapa soalan yang popular di media sosial yang ingin dikemukakan kepada Encik Nur Fatihah berkaitan dengan bahaya di dapur. Jadi saya harap Encik Nur Fatihah dapat menjawab setiap persoalan yang ingin saya tanyakan. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Aisyah kerana sudi mengemukakan soalan tentang bahaya di dapur kepada saya. Jadi saya akan cuba sehabis baik untuk menjawab setiap persoalan yang menjadi tanya-tanya di media sosial tersebut. Boleh Cik berikan 3 peralatan yang berbahaya di dapur? 3 peralatan yang berbahaya di dapur adalah peralatan elektrik, yang kedua adalah pisau ataupun peralatan yang tajam, dan yang ketiga adalah tong gas. Soalan seterusnya, siapakah individu yang boleh terlibat dengan kemalangan di dapur? Individu yang boleh terlibat dengan kemalangan di dapur ataupun bahaya di dapur adalah kanak-kanak dan orang dewasa. Ada segelintir masyarakat yang mengatakan bahawa hanya kanak-kanak sahaja yang akan terlibat ataupun akan berada di dalam situasi yang bahaya bila mereka di dapur. Tidak sama sekali hal ini, kerana orang dewasa juga turut bahaya jika mereka berada di dapur jika mereka cuai dengan apa yang mereka lakukan. Bagaimanakah untuk mengelakkan kanak-kanak daripada berbahaya di dapur? Yang pertama adalah letakkan bayi anda dulu sebelum mengambil minuman yang panas ataupun memasak. Okey. Ada sesetengah ibu ketika memasak, mereka mendukung ataupun mengendong anak mereka. Okey. Katakanlah jika mereka membalikkan ikan tersebut, terpercik minyak panas itu kepada anak mereka. Ini juga merupakan satu kemalangan dan berbahaya kepada bayi tersebut. Jika anda ada ruangan di dapur, anda boleh meletakkan kandang mainan ataupun lebih dikenali sebagai playpen untuk memastikan anak anda selamat dalam jangka masa yang pendek semasa anda memasak. Okey, ini merupakan satu kaedah yang selamat kerana ibu bapa dapat melihat anak mereka di depan mata. Dalam masa yang sama, mereka boleh melakukan aktiviti di dapur. Okey, untuk poin yang ketiga adalah letakkan peralatan yang berbahaya seperti pisau, gunting dan peralatan yang diperbuat daripada kaca, contohnya mangkuk kaca, pinggan kaca di tempat yang tinggi. Saya menggalakkan ibu bapa untuk membina kabinet yang tinggi di rumah mereka untuk meletakkan peralatan tersebut di dalam kabinet itu. Hal ini kerana untuk mengelakkan anak anda daripada menggapai peralatan yang berbahaya tersebut. Bagaimanakah saya boleh membuatkan peralatan dapur dalam keadaan selamat? Okey, poin yang pertama adalah cabut palang elektrik anda selepas menggunakannya. Hal ini kerana dapat mengelakkan anak anda supaya daripada menghidupkannya, dan dalam masa yang sama adalah dapat mengelakkan daripada berlakunya renjatan elektrik. Kita tidak tahu kerana malang itu tidak berbau. Jadi salah satu cara untuk mengelakkannya, tutup sahaja suis tersebut ataupun peralatan tersebut selepas menggunakannya. Contohnya, ia dapat mengelakkan kita daripada terkena litar pintas dan dalam masa yang sama dapat mengelakkan pembaziran elektrik di rumah kita. Poin yang kedua adalah jika anda menggunakan dapur penunu, cabutkan pemutarnya apabila anda tidak memasak ataupun anda pulang ke kampung. Dan alternatif yang lain adalah beli penutup yang tidak boleh dibuka oleh anak anda. Soalan seterusnya, bagaimana untuk memastikan dapur selamat semasa memasak? Letakkan gelas, pisau, makanan ataupun minuman yang panas jauh daripada hujung meja. Risau jika anak anda boleh menggapai peralatan tersebut. Dan dalam masa yang sama adalah jangan guna alas meja ataupun jangan guna alas pinggan, kerana anak anda boleh menarik berserta apa yang ada di atasnya. Okey, untuk jawapan yang seterusnya adalah, ini adalah poin yang paling penting sekali.
Pastikan dapur anda dalam keadaan bersih dan tidak berselerak, kerana dapur yang kotor juga menyumbang kepada berlakunya kemalangan di dapur. Contohnya, selepas anda menggunakan peralatan seperti pisau, pinggan, gelas ataupun dan sebagainya, cuci peralatan tersebut dan letakkan di dalam tempat yang tinggi ataupun tempat yang sudah anda khususkan untuk meletakkan peralatan tersebut. Soalan yang terakhir adalah, bagaimana jika ada berlakunya kebakaran di dapur atau di rumah? Okey, untuk menjawab persoalan ini adalah, jika berlakunya kebakaran di dapur ataupun rumah anda, bawa anak anda keluar daripada rumah tersebut dan hubungi pihak berkuasa seperti polis ataupun bomba dengan menggunakan ataupun meminjam telefon bimbit jiran anda. Jangan anda masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang berharga, kerana ia boleh berlakunya perkara yang tidak diingini. Terima kasih diucapkan kepada Nur Fatia binti Ikhwan Nasir dari Bulan Sabit Merah Malaysia 2, Universiti Tun Hussein On Pago Johor atas jawapan yang diberikan, serta tidak lupa juga setinggi perhargaan kepada Encik Ahmad Aidil bin Nasir selaku pensyarah Bulan Sabit Merah Malaysia 2, Universiti Tun Hussein On Pago Johor.